Tuan-tuan nak mati bila? Mana nak tahu kok orang Taman Selesih bercita-cita tinggi. Nama nak mati bila? Hamba semua duk tengok gambar apa? Kawan-kawan kata ni kami duk tengok gambar Tok Wan kami. Gambar Tok Wan hang tak ada? Oi, Tok Wan aku takkan tak ada gambar. Tok Wan aku ada Instagram kot. Mana gambar Tok Wan hang? Tok Nek hang yang perempuan. Ni Tok Nek aku, hang tengok Instagram dia. Nama pun Beautiful Love. Tok Nek aku tu. Buka gambar, tengok gambar, semua gambar seksi. Semua gambar tunjuk dada, tunjuk punggung apa semua. Cucu kita akan kata macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selamat berkenalan kepada semua. Nama penuh saya Don Daniel bin Don Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Panjang, itu baru betul nama penuh. Saya berasal Pulau Pinang, anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Umur saya 34 tahun. Saya bermustotin duduk di Bandar Seri Putra Bangi, Selangor sekarang ini. Dan saya sudah berkahwin dan ada 2 orang anak. Tolonglah doa sebab saya ada seorang lagi anak on the way. Supaya lahirnya itu lahir yang membawa keberkatan. Tolong doa. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kebun Sirih, Bukit Mentajam. Saya lanjutkan pelajaran selepas UPSR. Saya masuk Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Montebai, Sekolah Agama Kerajaan. Dia tak sama macam sekolah pondok. Maknanya sama macam empau lah belajar. Cuma beza ada bahasa Arab, tu je. Kalau lah ni di sekolah-sekolah ada kelas aliran agama ke apa ke, KA ke apa, lebih kurang samalah macam kelas tu. Kemudian habis saya 5 tahun dekat situ, saya ambil PMR, kemudian saya ambil SPM, kemudian saya sambung diploma di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulau Pinang dekat Masjid Negeri. Kemudian baru saya pergi Mesir 3 tahun di sana, balik, dan sekarang saya berkhidmat sebagai pensyarah di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Itu serba sikit pengenalan tentang diri saya lah. Jadi selamat berkenalan. Dan seronok saya tengok hari ni bila ada abang-abang pelajar-pelajar dan kakak-kakak pelajar yang ada di sini. Sebab saya suka bagi tahu kata saya dengan hampa lebih kurang sama. Bezanya saya dah lalu. Kalau dalam ni tingkatan berapa ni? 3 dan 5. Bukan hampa ada percubaan lah, trial apa belum? Habis dah, semoga hampa berjaya lah. Jadi kalau tingkatan 3 maknanya 15 tahun. Kalau tingkatan 5 17. Maknanya kalau dengan umur saya, dengan tingkatan 5 saya dah 17 tahun yang lalu. Kalau tingkatan 3 saya dah 19 tahun yang lalu. Mana julat umur yang begitu besar. Jadi saya tak berhajat nak tunjuk pandai duduk depan ni. Sebab boleh jadi zaman saya dengan zaman hampa tak sama. Jadi ada barangkali kesilapan pada percakapan saya. Mana saya salah betul. Sebab saya pun berani-berani cuba ya, bukan tahu pun.
Jadi tajuk kita hari ini Islam dan pendidikan dan realiti hari ini. Nak mula jalan cerita dia, saya bagi tahu macam ni. Saya pergi satu sekolah. Oh, sebelum tu saya bagi tahu dulu. Masjid ni tidak asing pada saya. Dulu 17 tahun yang lalu, sebelum hampa semua tingkatan 5, mana sebelum hampa lahir, di sinilah tempat aku bermain. Makcik aku duduk lorong depan ni. Lah ni makcik aku dah pindah duduk dekat Taman Sepadu. Aku masih ada sepupu. Dan kalau mana nak tahu sepupu aku sebenarnya, sepupu saya ialah Cikgu Nan. Cikgu besar hamba lah. Tu duduk gelak ujung sana, Cikgu Nan. Itu sepupu saya. Hamba tak lagi masa tu. Saya duduk kat sini, duduk berlari. Adalah tapak-tapak kaki kecilku itu di sini. Duduk sembahyang jemaah dekat sini. Jadi tempat ni tak asing bagi saya. Jadi saya mai hari ni, saya cuba bagi hak yang mana elok, yang baik, supaya kita sama-sama dapat manfaat. Baik, kita mula macam ni. Saya pergi satu sekolah. Tak tahu hampa biasa singgah ke tak. Tapi kalau hampa singgah sebagai lawatan, bolehlah. Janganlah pergi singgah masuk. Sekolah dia adalah Sekolah Juvana Sungai Besi. Pesan saja, sebab tengok tanjak tu macam ada. Saya singgah dekat Sekolah Juvana Sungai Besi. Saya duduk tang situ bagi kuliah. Tengah saya bagi kuliah, habis saya bagi kuliah, cikgu besar dia, pengetua dia mai. Sebab Sekolah Juvana untuk budak 13 tahun ke atas sampai umur 18 haji. 18 tahun ke atas dia kena keluar masuk penjara. Boleh faham ah? Maknanya budak-budak yang duduk dekat Sekolah Juvana Sungai Besi ni, mereka adalah budak-budak yang buat kesalahan jenayah penjara, tapi sebab umur muda, mereka kena masuk duduk dalam sekolah tu. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan keturunan kita daripada lalu benar tu. Amin. Jadi bila saya pergi situ, lepas saya dah bercakap, pengetua dia kata dekat saya, Ustaz tahu dekat depan Ustaz salah seorang tu, ada seorang budak, dia kena tangkap masa tu umur dia 11-12 tahun. Dia kena tangkap, dia kena masuk sekolah pengasih dulu. Lepas tu hukuman dia masih berterusan, dia masuk Sekolah Juvana. Umur dia 13. Cikgu besar dia, pengetua dia kata, Ustaz Don tengah bercakap, dalam tu ada seorang budak. Dia kena tangkap masa tu umur dia 11-12 tahun. Ketika dia kena tangkap itu, dia telah ada rekod jenayah pecah rumah sebanyak 28 biji rumah. Hampa tu nak buat terkejut, bawa tenang. Hampa buat terkejut macam hampa Tok Wali pula. Bawa tenang. Maknanya budak ni seawal 11-12 tahun, dia telah melakukan kes jenayah. Dan kata pengetua, Ustaz, budak ni terror tak terror? Kalau dia pecah masuk satu rumah, dia boleh bawa keluar daripada rumah tu kurang-kurang 2-3 ribu ringgit. Maknanya benda-benda yang dia curi tu benda-benda valuable. Tapi masa dia kena tangkap bukan masa dia pecah rumah, Ustaz. Dia kena tangkap masa dia pecah masuk pejabat. Dan bukan dia kena tangkap masa dia pecah masuk. Dalam pejabat tu ada CCTV. Orang tangkap dia daripada CCTV tu. Maknanya dia terror lah. Cuma mungkin dia tak perasan CCTV. Tu je. Sebab dia budak. Tapi untuk umur 11 tahun, bagi saya, berjaya buat macam tu, kira terror lah. Jadi cikgu pengetua kata, bila dia masuk daripada sekolah pengasih, dia masuk Sekolah Juvana, jumpa dengan pengetua, benda mula sekali pengetua nak tengok dia ni terror, level mana terror dia tu sampai 28 biji rumah. Pengetua ambil ni, pedai ayam tu, padlock tu, solek tu, balik bagi, lempak bagi dia. Hang buka aku nak tengok. Dia boleh buka pedai ayam tu hanya menggunakan pin 2 tu sekelip mata sahaja. Terror tak terror dia? Dan aku tahu hangpa semua tak terror. Termasuk diri saya. Dia tak terror. Maksudnya bila dia boleh buka lagu tu, dia terror lah. Kita tak terror. Kita kena mengaku ada benda yang kita tak terror. Dia boleh buka semua jenis pedai ayam bagi kat dia boleh buka. Kemudian
pengetua tanya dekat dia, kalau macam tu, apa benda yang hang pakai yang hang boleh buka pejabat tu? Sebab pejabat tu tak ada berdaya ayam. Pejabat tu pakai 6 digit nombor password. Okey, titik dulu, kena habang dulu bagi semua orang tahu kat sini. Saja bagi hampa gerun sikit supaya hampa berakai, orang kata. Apa dia? Sekolah jenis macam ni, polis akan 24 jam masuk. Contoh, katalah contoh, saya duduk dekat Bangi. Tahu-tahu ada orang pecah masuk dekat Kajang. Depa trace orang yang dekat Kajang yang pecah masuk ni, link dia dengan geng-geng sekian-sekian nama geng. Geng tu biasa kena tangkap, duk ada dalam sekolah juvana. Polis akan tala pergi sekolah juvana tu dulu, cari budak ni dulu. Panggil dia masuk bilik, integrate dulu dengan dia. Tapi sebab depa budak, dia tak ada sampai hentak meja, patahkan kerusi, tak ada. Dia cuma geretak saja sebab nak dapat tahu. Ni geng hang. Hang bagi tahu kat aku berapa orang lagi duk ada. Tu sekolah ni. Dan sekolah ni juga tempat orang nak tahu kaedah-kaedah terbaru, perancangan-perancangan orang-orang yang tak berapa sihat ni lah, kita kata. Nak tahu cara pecah rumah yang baru lagu mana, nak tahu cara tahu password baru macam mana, semua tahu tentang situ. Budak-budak ni akan cerita, dia akan bagi tahu geng dia. Okey, titik dulu. Saya sekadar nak memanjangkan cerita yang saya dapat daripada Pusat Pungutan Zakat belah wilayah persekutuan. Saya tahu ni ada live, saya tahu benda ni ada, saya cuba berlapik supaya tidak ada mana-mana pihak, cuma sekadar peringatan saja untuk kita. Dengar elok. Kita sambung cerita budak tu, tak habis lagi cerita budak tu. Tapi nak alang-alang dah duk sebut kata sekolah ni kena integrate apa duk main bala tu, saya bagi tahu siap-siap supaya kawan-kawan beringat, supaya orang perempuan ni masa depan banyak lagi duk ada, pilih laki yang elok-elok untuk diri hamba. So pilih cemerkap ikut dan. Tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak nak cerita, lupa dah lah. Apa dia saya nak cerita tadi? Saya kata alang-alang duk cerita integrate tu. Allah, ekor ni tiup hilang dah idea aku. Apa dia tadi saya nak kata tahu? Polis masuk, integrate budak, nak dapat kaedah baru apa semua. Yes, daripada PPZ. Apa lah hamba ni, aku kata apa? Hamba tengok aku sungguh-sungguh, tanya tak boleh nak jawab. Kan saya kata saya dapat maklumat daripada Pusat Pungutan Zakat, betul tak? Baik. Ayana namun muslimin dan muslimat, ni sekadar bagi tahu saja, Pengetua tu habaq dekat saya, dia kata, "Ustaz, kita bila duduk di sekolah juvana ni, ada dua benda yang kita jadi problem untuk kita. Satu, problem yang orang semua maklum. Apa dia? Budak bermasalah, macam mana kita nak settlekan dia. Okey, boleh faham budak ada buat problem, macam mana kita nak stop problem. Budak-budak kadang-kadang budak pandai, budak sekolah sains, budak kelas sains, budak kelas akaun, budak yang skor, dia jadi tak reti nak beza antara benda yang boleh merosakkan masa depan dia dengan benda yang boleh bagi kebaikan pada dia. Dia tak boleh beza. Okey, itu satu problem. Dan itu nanti kita cerita sekali lagi. Problem yang kedua ni antara problem yang besar juga. Apa dia? Setiap budak dia akan ada keinginan berubah. Bila mana dia berubah, dia perlukan bantuan keluarga. Ada budak-budak yang masuk sekolah juvana ni, Ustaz, mak bapak tukar alamat, tukar nombor telefon, sekolah tak boleh cari keluarga dia di mana. Bila dia habis urusan dia dekat sekolah juvana, cikgu tak boleh ambil bela dia apa semua, tak boleh. Jadi orang hantar dia luar pagar aja. Dia keluar pagar, pintu pagar tutup. Dia keluar pagar tu tak ada siapa nak ambil dia, dia tak tahu nak pergi mana, dia cari keluarga dia pun. Dia faham kata keluarga hang dah tak duduk dah dekat Sungai Besi, tak ada dah yang dekat Puchong, tak ada dah. Dia tak tahu nak belah pergi mana. Dia akan pergi balik jumpa geng dia akan jadi lingkup balik. Okey. Tapi nanti dulu saya nak abang dekat yang kes nombor 2 ni. Apa dia? Rupa-rupanya ada geng-geng penyangak-penyamun di luar sana. Mereka tahu ada budak yang akan dibuang daripada keluarga, atau budak-budak yang mana masuk Henry Geni atau sekolah juvana ni, depa sendiri sedang depa tak ada masa depan. Sedangkan ada
Sebab saya bagi tahu contoh, Allah tak akan bagi kat kita Quran melainkan Quran akan jadi panduan kepada kita. Allah sebut dalam Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Ayat 111 surah Yusuf. Ayat last sekali surah Yusuf, muka surat kiri bawah sekali. Allah kata apa? Pada kisah para nabi ada pengajaran untuk kita. Apa makna laqad kana fi qasasihim ibratun? Ma makna ibrah? Ibrah apa maknanya? Ibrah ada 3 makna asas. Ain ba ra ta marbutah. Ain ba ra ta marbutah. Ibratun apa maknanya? Ada 3 makna asas. Pertama, penting. Jadi bila Allah kata pada kisah para nabi ada ibrah yang boleh diambil oleh orang yang ulul albab. Apa makna ulul albab? Orang ulul albab itu ialah orang yang ada lubbun, singular, lubbun, albab plural. Satu lubbun, banyak albab. Boleh faham? Bila Allah kata kisah para nabi ada pengajaran pada ulul albab, apa makna lubbun? Kalau payah sangat nak faham lubbun tu apa? Orang Melayu ambil bahasa Arab, dia sebut lubuk hati. Lub. Lubuk hati duduk tang mana? Bukan tang hati, dalam hati. Bila Allah kata kisah para nabi ada pengajaran bagi orang yang berfikir guna ulu hati, orang ni saja yang akan faham cerita para nabi. Orang ni ceritalah berbuih mulut pun dia buat tak tahu apa yang Allah nak bagi tahu dekat dia. Boleh faham? Ayana namun muslimin dan muslimat. Tengok sini elok-elok. Dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala sendiri cerita dekat kita Nabi Yusuf masuk penjara. Jadi masuk penjara bukan satu benda yang menjadi isu kepada kita, sebab ramai ulama juga yang masuk penjara. Masyarakat hari ini tak boleh terima orang masuk penjara. Dia rasa benda tu tak senonoh. Kita bagi tahu kata Allah bagi kita Quran, dia suruh kita pandu hidup dengan Quran. Bukan saya nak suruh orang masuk penjara, tak. Saya nak bagi tahu kata budak ni keluarga tak mau terima depa, dan ada penyangak-penyangak yang tahu kata depa ni akan ada orang buang, maka akan ada satu tim akan rekrut depa, bawa depa, bagi duit puluhan ribu untuk terus sambung buat jenayah secara bergaji. Bakar kedai supaya tokek kedai boleh claim untuk ambil insurans. Yang bayar, yang bakar kedai adalah orang yang keluar daripada sekolah Henry Geni, sekolah Juvana ni, yang diupah oleh tokek kedai itu sendiri. Salah seorang member kami ada yang terlibat. 4 orang pergi bakar, polis sampai tembak 3 orang mati. Seorang lagi lari. Polis senang saja dengan manusia. Hang terror ganas lagu mana pun, hang akan pergi rumah mak bapak hang juga bila hang susah hati. Polis tunggu depan rumah mak bapak dia. Dia pergi sampai, dia salam cium tangan mak dia. Dia nak larikan diri, dia keluar rumah, polis tangkap, lipat dia, hentak dia jatuh, ikat tangan dia, bawa pergi masuk penjara. Mereka ni cerita. Siapa bayar? Tokek kedai bayar. Buat apa? Bakar kedai tokek kedai, samun kedai tokek kedai. Pasal apa tokek kedai kata? Hampa dah tak ada siapa nak bayar gaji hampa. Kami mau orang macam hampa. Tengok saya elok-elok. Sebab tu dalam agama Islam, dia suruh kita duduk dengan orang-orang baik. Bukan dia suruh kita jadi tok alim, bukan dia suruh jadi kita jadi orang tok wali. Dah. Kalau kita bersekitar dengan orang yang tak sihat, sampai ke hayat kita hujung nanti, kita tak boleh lari bergelumang dengan orang macam ni. Okey? Boleh faham ah? Baik. Sekarang kita sambung cerita tadi. Tengok muka masing-masing kecut pun dah lah. Jangan cuak, tak ada apa benda selagi kita tak buat benda yang tak elok. Selagi jaga diri dengan masjid, selagi duduk dengan surau, selagi duduk dengan jemaah, selagi sayang mak bapa, hormat guru, kejayaan milik kita. Jangan takut. Tengok elok-elok. Untuk pengetahuan semua, mungkin semua tak tahu, saya adalah pelajar beraliran sains tulen. SPM saya ambil sains. Saya ambil fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Itu subjek saya.
sekadar maklumat. Kod-kod orang ingat saya mengaji sekolah agama, ambil agama semata-mata. Tak, saya pelajar sains. Sambung tengok elok-elok. Budak tadi ditanya oleh pengetua, macam mana hang boleh buka pintu pejabat 6 digit nombor? Hang pakai apa alat canggih? Kami nak tahu. Sebab tadi saya dah bagi tahu di sini tempat nak dapat maklumat. Apa jawab budak tu? Cikgu, saya tak ada alat canggih, tapi saya ada sistem dia, cikgu. Macam mana sistem dia? Setiap hari, sebab umur dia 11 tahun, darjah 5, setiap hari saya akan kayuh basikal di hadapan pejabat tu. Siapa saja yang tekan nombor nak masuk, saya akan hafal nombor yang dia tekan. Sehari satu nombor. Dia kayuh basikal, bukan orang tahu kayuh basikal. Tengok kawan tu tekan 6 digit, nampak tekan nombor 1 tu. Dia dah tahu lah, dalam 6 digit ada nombor 1. Lah ni pihak masjid minta untuk gerakkan tabung masjid. Yalah, tabung tu tak boleh bergerak sendiri. Kalau dia bergerak sendiri, jangan kata hampa, saya pun lari juga. Ni mukjizat mana kan, tabung tu gerak sendiri. Pihak masjid kata gerakkan tabung. Buatlah apa yang patut, tuan-tuan. Baik, sambung. Kan nak bagi masa dulu nak gerak tabung. Maknanya habaq saja, betul tabung tak gerak pun tak apa lagi. Jadi dia berjalan sendiri, pandai. Mukjizat zaman sekarang orang kata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sambung. Sabar, aku nak cari balik. Budak tu kata, dia kayuh basikal, dia tengok satu hari satu nombor. Jadi katalah kawan tu tekan, seorang masuk, tekan nombor, dia tekan 6 digit, dia tekan, tapi ada sekali tu dia tekan nombor 1. Budak tu tahu, okey, nombor 1 dah ada, dia tulis. Nombor 1 dah ada dah, tapi tak tahu nombor 1 nombor yang keberapa daripada 6 tadi, tak tahu. Esok ulang balik, nak target nombor 1 ya. Lalu tengok, okey, nombor 1 dekat-dekat akhir, sama ada kali yang ke-5 atau kali yang ke-6. Take note dah. Esok kayuh basikal, target dah. Tak 5, 6. Tak 6, 5. Kayuh, tengok tekan. Tek. Kali ke-5 tu nombor 1. So, dia bubuh 6 digit tadi. Yang nombor 5, 1. Dia tulis dah. Ulang balik. Esok tu pula, 1 lagi nombor. Lagi, ulang lagi. Confirmkan. Buat lagi. Dia kata, saya ulang nak dapatkan 6 digit nombor itu, cikgu, selama 1 bulan setengah. Punya terror dia. Kalau bagi saya, ni ibu-ibu yang ada lah. Ibu, bagi saya, budak ni seorang yang berjiwa besar. Dan seorang yang penyabar. Dia boleh sabar selama sebulan setengah nak dapatkan keputusan tadi. Jiwa dia besar. Hebat dia. Otak cerdik. Boleh hafal. Otak cerdik. Dia masuk, daripada pejabat ni dia boleh bawa keluar RM3,000. Orang tengok CCTV, cari dia, dapat tangkap, selesai, dia masuk sekolah. Sekarang dia ada dekat sekolah Juvana. Pengetua abang dekat saya, dia kata, Ustaz, satu benda yang saya tak suka nak buat, tapi disebabkan saya duduk sekolah ni, saya terpaksa buat hari-hari, Ustaz. Apa dia? Saya kena sebat budak-budak ni hari-hari, walaupun mereka tak ada buat salah. Pasal mereka duduk dalam sekolah tu. Sebab dia. Okey. Titik. Pengajaran. Tengok Tapi pengajaran kita dalam bentuk soalan. Soalannya ialah, budak pandai, budak berjiwa besar, pasal apa buat kerja lagu tu? Terikut kawan-kawan. Budak pandai boleh menilai, boleh membaca, jiwa dia besar, boleh sabar dan bertahan untuk nak dapatkan keputusan yang baik. Macam mana boleh terpengaruh dengan kata-kata kawan? Maknanya tak cukup pandai lah.
Sebab apa? Saya tak tahu. Saya tanya soalan tu umum kepada semua orang untuk berfikir. Sebab, maaf, tengok tajuk kita ingat. Islam dan pendidikan dan hari ni. Tengok elok. Kalau kita kata hari ni nak jadi pelajar pandai, kita kena latih supaya otak kita jadi bijak. Dia guna istilah dia IQ. Budak ni ada IQ tinggi. Kalau kata nak bina dan didik budak mempunyai jiwa yang besar supaya dia boleh kontrol negara, jaga negara, budak ni berjiwa besar. Apa sebab dia jadi macam tu? Kita tengok saya. Jawapan dia, saya maaf, ni sebab ada kakak-kakak dengan abang-abang, sebab tu saya cakap benda ni. Okey? Bukan maknanya hampa jahat, jangan silap. Aku bagi contoh, andai kata hampa terguris hati, aku boleh minta maaf lala ni juga. Kalau aku bagi contoh orang lain, jahanam hidup aku nanti. Boleh faham? Tengok sama macam kita di sekolah. Cikgu yang sama, hampa kan ada senior-senior. Apa saya bercakap, cuba relate dengan senior kita. Cikgu yang sama, classroom yang sama, subjek yang sama. Pasal apa? Ada senior kita yang keluar dia jadi bagus, ada yang keluar jadi tak bagus. Kalau nak kata cikgu ajak tak betul, kawan ni jadi elok. Kalau nak kata ada sebab masalah classroom atau facilities, kawan ni, senior ni jadi bagus. Hanya satu sahaja jawapan yang ada, yang orang tak boleh nak jawab, dan tapi itulah jawapannya. Apa dia? Untuk menentukan seseorang itu menjadi satu orang yang berguna kepada agama, bangsa dan negara, maksudnya masyarakat, kampung, keluarga, semua, bukan sahaja terletak pada IQ. Memang IQ penting, bukan terletak pada emosi dan jiwa yang besar, tetapi dia ada satu lagi nama dia. Itu ialah, dalam istilah bahasa Inggeris dia panggil spiritual, dalam bahasa agama dia panggil iman. Sebab itu Nabi bagi tahu, tak akan berzina satu orang ketika mana dia berzina itu dia ada iman. Tak akan mencuri seseorang ketika mana dia mencuri itu dia ada iman. Tak akan buat sesuatu benda kotor seseorang, melainkan ketika mana dia buat itu dia ada iman, dia tak akan buat. So topik pendidikan dan Islam, paling asas dia nak bina adalah iman kepada Allah, Rasul, malaikat, Quran, hari akhirat, dan juga qada dan qadar. Kalau makin pi sekolah makin tak percaya dengan Tuhan, makin pi sekolah makin tak tahu kata kita ada malaikat kiri kanan, makin pi sekolah rasa tak mau baca Quran, dah tinggal dah. Boleh jadi ada yang dah seminggu tak baca Quran, ada yang dah sebulan tak baca Quran. Nasib baik nak SPM dengan PMR ya baca Yasin. Betul tak saya dah sebut? Kalau makin kita duk buat, makin duk belajar, tiba-tiba kita rasa kita jauh daripada agama, akan ada something wrong dalam pendidikan kita. Jom tengok papan putih, saya tunjuk satu benda yang saya belajar daripada Qadhi Kulim sendiri ajak saya. Ni Qadhi Kulim yang ajak saya. Saya tak tahu Qadhi sempat ajak hampa ke tak. Jadi saya tunjuk siap-siap sebab mai tempat dia sebagai penghormatan kepada Tok Qadhi. Saya ulang sekali lagi, tengok elok. Sebab saya tak sangka hari ni nak mai pelajar, betul? Saya bersiap sedia untuk ayah-ayah dan ibu-ibu. Sekali bila tengok, bas sekolah ada ni. Saya bukanlah orang yang tak apa nak cerdik juga. Takkan mak bapak ni bas sekolah. Yang tu kalau cerita Piramli, itu Sarkis sudah jina. Sudah berapa lama dia orang training. Yang ni dah, yang ni saya rasa ni budak sekolah ni. Jadi otak saya terus berfikir beberapa benda yang saya kena buat. Baik, tengok. Bila kita kata dalam Islam dengan pendidikan, pokok paling asas bila pergi belajar ataupun nak susun silibus atau nak bentuk pembelajaran, dia mesti tidak dapat lari daripada dia bentuk iman. Iman, tengok elok, benda yang tak boleh nampak dengan mata kepala, dia duduk di sini. Tengok saya tunjuk. Bila saya cerita pasal iman, tolong jangan ada dalam ni rasa benda ni susah. Dia susah tapi dia boleh buat. Sebab apa?
sudah ada bukti. Dalam ni ada pelajar sains kah? Tak ada? Ada. Okey. Pelajar sains bagi tahu dekat saya, kalau orang Taman Selasih confirm panggil air mineral. Kalau geng-geng wali sikit, dia panggil rezeki daripada Allah. Hak geng-geng ni lah, video-video rakaman ni Abu Khadijah lah apa semua ni, Ar-Rahman TV bah, mereka ni kira ni rizqu min Allah lah. Kalau tanya orang Taman Selasih, dia kata ada ni kira ayat lah. Baik, kalau pelajar sains yang ni kita panggil lah apa dah? Formula sains untuk dia. Betul ke? Tak ramai sebut pun. Saya tanya sekali lagi, rumus kimia untuk air apa dia? Semua orang akan sebut benda Allah tu lah, H2O, H2O, maknanya air tu. H stand for hydrogen, O stands for oxygen. So dia adalah kiraan kimia dia yang boleh menyebabkan hidrogen 2, oksigen 1. Dia adalah macam tu, macam mana tak tahulah. Adalah, saya dah lupa lah. Ini dah macam Mickey Mouse. Okey. Alright, adalah dia punya formula dia, macam mana kawan ni boleh dia macam ni kot. Macam ni, oh macam tu lebih kurang kan. Saya tak ingat lah macam mana. Okey, tengok elok-elok. Sekiranya saya kata ayak ni bukan H2O, dia formula yang lain, H2O tak betul, saya yakin orang semua akan rasa saya salah dan mula rasa confused. Sebab memang jawapannya H2O. Tapi soalan saya, kenapa semua orang begitu yakin cakap dia H2O, sedangkan saya yakin tak ada siapa dalam ni yang biasa tengok hidrogen, tak biasa tengok oksigen. Dua benda ni adalah dua perkara ghaib yang orang boleh yakin dan percaya. Maknanya ilmu mempercayai perkara ghaib itu ada dalam sistem pendidikan. Apa masalah dengan iman? Benda yang sama. Ada pahala, ada dosa. Ada malaikat, ada akhirat. Ada iman, ada Islam. Tengok elok. Saya mungkin boleh bawa formula begini lebih mudah. Tengok Tengok. Kita cuba ambil satu garis hidup seorang manusia. Okey. Sini lahir. Sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tuan-tuan nak mati bila? Mana nak tahu kok orang Taman Selasih bercita-cita tinggi. Nama nak mati bila? Sehingga sampai ajal. Aku tahu jawapannya yang tu. Cepat. Kalau saya tanya ayanda apa semua, nampak macam mencabar orang tua-tua. Tak boleh lah, tanya orang muda lah. Apa nak mati bila? Tak boleh nak jawab. 70, betul? Bersedia? Okay, sebab itu, no, saya tanya ni sebab saya cuba bawa anak-anak, abang-abang yang dengan kakak-kakak yang ada depan saya. Hampa adalah a grown up man, a grown up woman. So you have to think like a grown up. Hari ini dunia dalam bentuk pendidikan, orang bagi otak macam hampa supaya jadi budak-budak. Hampa bukan budak-budak. Umur 18, 17, 15 zaman dulu sudah ada anak 3, 4. Dah tanyalah nenek hampa. You are a grown up person. Sebab itu kalau orang lelaki umur 17, jangan kata 17, 15 tahun berzina dengan perempuan, perempuan tu boleh mengandung. Because you are a grown up person. You have to treat your mind, you have to treat cara berfikir like a grown up person. Sebab tu saya bawa tajuk ni. Tengok elok. Sebab itu ramai ada pepatah mengatakan, bukan ramai lah, semua orang nak masuk syurga. Tapi sayang, tak semua orang nak mati. Sedangkan mati adalah pintu untuk masuk syurga. Orang hidup tak boleh masuk syurga.
Selagi saya hidup, saya tak boleh masuk syurga. Saya nak masuk syurga, saya kena mati. Nampak pemikiran kita di-dilute, bahasa Inggeris dia di-dilute. Mereka cairkan otak kita yang dah pekat mak bapak kita tanam kepada kita dulu, kita semua, bahawa kita hidup mesti hidup dalam keadaan berjuang, hidup mesti kena semangat. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tulang 4 kerat ini biar berputih mata, jangan berputih tulang. Itu semua kata-kata orang-orang lama untuk membina kita supaya kita berfikiran jauh. Sebab itu dalam istilah bahasa Melayu, dia ada bijaksana. Dia tak mau kita bijak di sini, kita nak bijak di negara sana. Nama dia negara akhirat. Orang tua ajak kita. So tengok saya lah elok. Sebab itu kata-kata pepatah mengatakan, ramai semua orang nak masuk syurga, tapi sayang tak semua orang boleh bincang tajuk mati. Sedangkan mati adalah pintu untuk nak sampai syurga. So a grown up man think like a grown up man. Sebab saya akan layan kamu macam orang dewasa. Jangan takut. Saya akan terima pendapat kamu, cadangan kamu. Sama macam kakak. Think like a grown up woman. Fikir macam orang dewasa. Sebab otak macam apa? Otak yang sangat mahal. Okay, tengok lagi sekali. So sekali lagi tanya, kok mungkin dah ada jawapan. Nak mati bila? Ada yang nak kata 63. Begitu soleh. Nabi kata umat aku umur dia 60 sampai 70. So kita ambil maksimum 70 boleh? Setuju? Abang okey? Nampak macam okey? Okey? Tak nampak macam terlalu awal? Umur 70 rasa nak kahwin lagi? Okey. Lahir, mati. Tengok elok. Sekarang kalau saya ambil contoh yang ada di sini, umur kita di sini, bukan kita, kamu. 15 dan 17. So ni umur. Ini garisan kita. Saya 34 di sini. Tengok elok. Kalau saya tanya kepada abang-abang secara basic dulu, abang-abang jawab, okay? Simple question. A very good question, simple question. Umur berapa nak kahwin? Kalau yang ni tak boleh jawab juga, memang jahanam juga. Berapa? Berapa? Esok lusa? Ni, ketang SBM BMR pun tak habis lagi nak kahwin esok lusa. Cepat, dah. Dekat. Bila nak kahwin? Amboi, sunnah Rasul sangat. Hampa wali lebih daripada orang tua yang ada kat sini. Cepat. Umur apa? 25, betul? Tak ada masalah. 25. Itu pilihan hamba. Hak tu macam tak ada harapan dia tu. Aku rasa aku lambat lagi kot. 25 boleh ya? Kahwin. Yang ni yang saya duk tunjuk kat tuan-tuan ni, yang ajak saya, Qadhi Kulim yang ajak saya ni. Ni semua ni. Qadhi Kulim yang ajak saya. Sebab saya tanya kepada Qadhi tentang orang yang berkeluarga, apa nasihat yang paling bagus? Dia cerita yang ni. Dia kata, ustaz, ni dia bagi kat saya. So saya share dengan kamu. Ini bagus untuk diri saya. Saya buat supaya saya terus maju ke hadapan. So that's why saya buat macam ni. Tengok elok-elok, abang, kakak dan semua ayana namuna muslimin dan muslimat. Ayana namuna, saya minta izin. Bukan saya tak mau engage dengan ayah dan muna yang ada di sini, tapi saya rasa kalau saya cerita macam ni pun ayana namuna boleh faham. Saya lebih engage dengan anak-anak lah. Untuk kata orang tua, masuk kampung sendiri jangan bawa ayam jantan, bawa ayam betina. Jangan duduk di tengah gelanggang, duduk di tepi gelanggang. Kata ibarat, saya ni umpama kail panjang sejengkal, kain pendek sehasta, umpama busuk di tepi bukit, umpama rehal menjunjung kitab. Nak dapat banyak daripada saya untuk ayahna namuna, saya tak boleh bagi banyak. Saya hanyalah seperti buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jorokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Okay? Jadi saya tak berminat lah nak cerita, sebab saya cenderung kepada arah ni. Okay? Tengok. Tengok. So, saya highlightkan beberapa titik supaya semua orang nampak. Okay. Abang, kakak, semua yang ada. Okay. Ingat, kita ada senior. Saya selalu abang,
Kita ada orang terdahulu daripada kita. Sebab kita diajar dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, tolong ampunkan dosa orang-orang yang terdahulu daripada kami, yang lebih tua dan awal daripada kami masuk Islam, supaya ampunkan dosa mereka. So, sebab tu saya sentiasa beritahu, kamu ada sepupu, kamu ada adik-beradik, tengok yang saya cerita, hitung. Jangan kata, oh, tak jadi ikut kat aku. No. Tengok, hitung. Tengok elok. Sekarang, ini kita nak sampai kepada usia kahwin. Ini berapa tahun? 25, 15 10. Kalau 17, 8. Betul ya? Betul. Tahun ya? Years. Okey? Tengok elok. Oh, dia kena pakai marker merah baru nampak sikit. Tak tahu boleh ke tak marker merah, nampak tak? Nice one. Okay, tengok. Sini 10 atau 8 tahun. Ni. Kalau kata kahwin umur 25, mati 70. Berapa tahun? 45, betul? 45, betul? Betul ya? So, graf kat sini 45. Okay, tengok saya. Ni umur. Tengok elok. Abang, kakak, tuan-tuan sekalian, agak-agak kita ada saudara, kawan, senior yang dalam julat umur macam ni. Macam mana hal keadaan mereka? Sebab di sinilah waktu punting solat, solat tak jaga, syuru miss, makan belum cukup tentu, bangun tidur pun belum ada sistem. Apa lagi? Kerja barangkali boleh jadi ada yang kerja belum stabil. Sini. Sedangkan sini kita hidup seorang. Macam mana kalau di sini kita, isteri, anak-anak kita? Sini 10 tahun. Ini 45 tahun. Dan hari ini kita duduk dalam istilah orang tua-tua, suruh belajar, dia main. Suruh main, dia main-main. Tak ada apa. Suruh belajar, nampak macam nak main. Bila suruh main wakil sekolah, main-main tak menang pun. Apa yang nak dibanggakan? Nak apa sebenarnya? Adakah kita nak kerja kita? Saya nak bekerja, Ustaz, umur 20, saya nak kerja. Kerja saya ialah main WhatsApp dan juga WeChat dan Bigo, gaji 6,000. Siapa nak pegang? Tokek balak pun boleh lingkup. No, itu soalan simple yang saya tanya sebab ramai orang yang kecundang dalam carta ini. Sebab itu hari ini bila sebut Islam dan pendidikan, ada benda yang kita kena discuss. Sebab Islam bukan hanya discuss pendidikan untuk pergi sekolah belajar. No. Sebab zaman Nabi, para sahabat tak ada sekolah, tapi mereka jadi orang yang sampai hari ini kita berjasa. Contoh tengok. Siapa dalam ni yang tak suka minum ayak nyok? Angkat tangan. Ayak nyok. Siapa tak suka minum, tak reti minum lah? Angkat tangan sini, nak tengok orang kulit mana tak pandai nak minum ayak nyok. Alhamdulillah. Dalam ni saya kira pukul rata ada lebih kurang dalam 500-600 orang yang suka minum ayak nyok. Kalau saya tanya, siapa yang bisa tanam pokok nyok? Tolong angkat tangan. Mujur orang tua-tua dulu tanam, kita hari ni boleh rasa. Kalau ikut perangai kita, haram. Generasi depan tak boleh nak rasa. Nampak? Mujur orang tua-tua fikir ke kita. Mereka tanam pokok kelapa, kurang-kurang kita boleh minum ayak nyok. Kalau ikut dengan kita punya hobi hari ni, kita seronok, kita rasa inilah dunia dia. Lambat laun kira cucu kita tak boleh minum ayak nyok lah.
So sekarang kita sampai kepada satu titik. Nanti dulu, titik dia ialah kita ni habis pukul berapa? Satu titik tu kena tahu dulu. Ada dia punya iklan dia tak? Iklan habis pukul berapa? Tahu kat luar? Tengok saya, banner kat luar tu dia tulis pukul berapa habis? Hai, takkan pukul 12. Ni bukan kuliah duha lah ni. Ni kuliah mentah ke darah dia lah. Kuliah duha sejam ya. Saya rasa saya start tadi 9.20. Ni dah 10 nak masuk 10.20. Khalas lah. Cukup lah kuliah duha. Abang kat luar tadi tulis pukul apa? Sebelah tu kira sekali dengan siapa tak sembahyang duha lagi lah. Mayang lepas tu balik lah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Titik. Kita dah sampai kepada satu episod yang mana semua yang ada dalam ni, maaf ya, selepas saya tunjuk depan ni, saya yakin, terima kasih kepada Qadi Kulim yang ajak saya benda ni, sekurang-kurang hasil daripada yang ni, saya yakin ramai orang yang akan rasa, apa aku nak kena buat lah ni, tang mana aku nak mula. Baik, dari situ jom kita tengok pendidikan yang ada dalam Islam, dia bentuk kita macam mana. Macam ni, tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila kata pendidikan, bila kata kita pergi sekolah, ada benda yang kita kena tahu, benda yang akan beri kepada kita sesuatu, apa orang kita kata, mencapai sesuatu yang besar di masa depan. Okay, tengok saya tunjuk macam ni. Untuk nak teruskan hidup dalam keadaan yang baik, Nabi ajak kita untuk kita berkeluarga. Nak duduk dalam keadaan berkeluarga, tolong saya bukan nak ajak semua orang cintakan dunia apa, dak, saya tak berhajat. Tapi untuk hari ini kita memerlukan keuangan. Cinta saja tak cukup. Okeylah, saya buat macam ni lah. Sekejap. Dapat dah satu poin tadi yang saya nak cerita. Minta maaf. Oh, tu dia jerit dah. Maaf. Saya baru dapat tadi idea saya. Tengok ni ya. Tengok, yang ni jangan lepas daripada pandangan kita hari ni. Tengok ni. Cantik, serang dah tu. Cantik. Tak apa, biar. Jangan risau. Sebab yang jerit itu anak-anak, itu perkara biasa. Kalau orang tua itu luar biasa. Anak-anak biasa, itu perkara biasa. Kakak, abang, ayana namuna muslimin dan muslimat. Tengok saya elok. Kena dah. Okey, dia terkejut juga kita jerit ke apa ke? Sian dia. Baik. Boleh kak Kau okey? Susah hati. Jangan. Jadi imam pun kalau baby menangis kena cepatkan sembahyang. Betul tak betul? Mana Nabi suruh ambil berat. Dia kecil tak payah belajar pun tak apa. Yang kecil-kecil ni yang nak kena belajar. Kecil tu tak belajar tak apa. Okey, tengok sini. Kakak, abang, ayana dan bunda muslimin dan muslimat sekalian. Saya ada atuk belah ayah saya, tok lelaki. Saya ada atuk belah mak saya, tok lelaki. Sekarang kita faham sebab apa berlaku tadi. Tok. Saya ada tok belah ayah, saya ada tok belah mak. Tok belah ayah saya, macam nama saya panjang tadi, Don Daniel bin Nur Biajid bin Mustafa. So tok saya yang Mustafa, kawan baik kepada Tan Sri P. Ramlee. Ada gambar kalau hangpa pergi rumah dekat ni, Rock Walk punya rumah P. Ramlee kat Rock Walk, hangpa boleh tengok ada dalam tu gambar yang tok saya dengan P. Ramlee ada duduk sebelah-sebelah. Ada satu gambar dalam majalah USM. Mereka buat tentang penulisan pasal tok saya.
Ada gambar tok saya pakai tanjak, pakai baju yang lawa, cantik. Saya tengok gambar ni, bila diceritakan, kata gambar ini adalah tok saya ketika berlakon teater tentang Hang Tuah. Tok saya memegang watak Tun Biajit, anak Hang Tuah. Sebab itu dia berkenan nama Tun Biajit, dia pun nama ayah saya, Don Biajit. Okey. Saya tengok itu, saya rasa teruja. Sebab tok saya duduk di pentas untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya tengok tok belah mak saya pula dengan pakai baju pagoda, seluar selek, kain pelekat, kot di atas, kasut, songkok, lawa orang dia. Masya Allah. Semoga tok saya ditempatkan dengan orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Semua tok saya semua dah meninggal dunia. Saya tengok, mak saya kata, ni tok hang ni, tok saya yang ni, Kampung Dodoi, dekat Perak Road. Tok hang ni, rumah orang naik kapal haji. Mak saya beritahu, dulu naik kapal, nak pergi haji naik kapal, 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Kalau mati di atas kapal haji, bungkus kapan, semayang, tauk masuk dalam laut, ikat dengan batu. Mana nak tanam tahu mana? Mana boleh. 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Rumah kami, orang naik kapal haji bawa naik. Ni nenek makcik saya yang duduk sini dulu, mereka semua boleh cerita lah benda tu, sebab mereka hidup zaman tu. Saya tengok tok saya, orang panggil Pak Kadir Bustik masa tu. Cantik orang dia, berkhidmat untuk agama. Saya inspired juga. Saya nak buat gabung dua-dua. Aku nak duduk di depan, aku nak duduk di atas stage, aku nak bagi manfaat, aku nak buat tolong atas jalan Allah. Ada peluang, aku juga nak bawa orang pergi umrah. Buat macam mana Tok Wan aku buat. Inspired. Umur saya dengan tok saya beza 50 tahun. 60 tahun. Okay, tengok saya elok. Kalaulah kamu hari ni di sini, kamu nak mati nanti lebih kurang 50-60 tahun akan datang, pasti kamu akan ada anak cucu. Bayangkan kalau anak cucu kamu kata kepada kawan-kawannya, hamba semua duk tengok gambar apa? Kalau kawan kata, ni kami duk tengok gambar Tok Wan kami, gambar Tok Wan hang tak ada. Oi, Tok Wan aku takkan tak ada gambar. Tok Wan aku ada Instagram kot. Mana gambar Tok Wan hang? Tok Nek hang yang perempuan. Ni Tok Nek aku, hang tengok Instagram dia. Nama pun Beautiful Love. Tu nenek aku tu. Buka gambar, tengok gambar, semua gambar seksi. Semua gambar tunjuk dada, tunjuk punggung apa semua. Cucu kita akan kata macam mana? Oh, nanti mungkin semua orang dah tua-tua delete lah, no? Kita cakap delete tu berdasarkan dalil dia apa? Hujah dia apa? Ada SKMM bagi tahu kita? Ada siapa-siapa biasa baca kat mana-mana ke orang habaq gambar kita kalau masuk internet boleh delete? Saya bagi tahu daripada SKMM kata, siapa saja yang bubuh video dia dalam internet, bubuh sahaja, link saja ke Google, YouTube, mana-mana, you delete. Tetapi memori dia tak delete. Anytime dia boleh bawa keluar balik. And you imagine time ni macam mana keadaan kita. Boleh jadi tuan-tuan ada di tempat, abang-abang mungkin berada di tempat ayahanda yang ada sekarang, dengan kopiah, dengan serban, dengan jubah, dengan kakak-kakak, dengan mak-mak yang Masya Allah tabarakallah, dengan purdah dan dengan tudung labuhnya. Tiba-tiba gambar kita di sini, cucu kita jumpa, yang kita duk seronok sangat. Tu nenek hak Tok Wan, hang punya Tok Wan tak ada gambar. Oi, Tok Wan aku tak main gambarnya, Tok Wan aku TikTok. Mana Tok Wan hang? Tu dia duk menari macam sotong bawah. Tu Tok Wan aku tu. Dah tak saya cakap benda hari ni. Saya cakap benda hari ni. Tu Tok Wan aku tu. Okey. Yang lagi seronok, bayangkan kalau Tok Wan dia jenis duk buat macam Kiki challenge apa semua tu. Bila dia tua, hampa tua, ketak nak pergi hospital. Cucu papa masuk, duduk dalam kereta, duduk tak pegang tongkat. Hamba elok-elok, aku takut ni naik kereta ni, aku dah tua. Cucu kita kata apa? Alah, Tok Wan lagi ganas menari luar kereta berjalan. Jahanam hidup kita. Okey, ketika tu kita nak kata apa kat cucu kita? Adakah kita akan kata kepada cucu kita, aku tak tahu, aku tak reti,
Kita nak mengaku aku masa tu bodoh, atau kita nak kata apa? Sebab hampa jauh lagi nak berjalan. Saya sini ada setengah lagi hidup saya nak berjalan. Saya tak mau mati sia-sia. Sekurang-kurang kalau cucu saya buka sekarang, dia cari arsip negara, dia boleh nampak satu keratan akhbar tulis Ustaz Don, satu fenomena di Malaysia. Dia boleh baca Tok Wan dia buat apa. Aku orang mana? Aku orang utara. Aku masuk pertandingan mana-mana? Saya masuk mana-mana? Tak. Saya tak buat apa-apa. Saya hanya duduk di tempat saya. Saya buat benda yang sungguh-sungguh. Sebab itu saya nak share satu lagi dengan bagi tahu kata apa? Benda yang hilang dalam sini, yang nak menentu di sini hari ini untuk anak bangsa kita, ialah tidak ada bersungguh-sungguh dalam setiap benda yang kita buat. Tak ada apa satu yang sungguh-sungguh. Tak ada satu yang sungguh-sungguh. Tak kisah kalau tak boleh belajar, masuk sukan, bagi dapat nombor 1, main hoki, main bola, buat olahraga, bagi menang. Kita bangga tengok anak orang Islam menang, seronok kita. Sekiranya, tengok elok-elok, sekiranya kita berjalan di sini dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh, di sini nanti kita akan menjadi mangsa keadaan. Seperti mana yang ada hari ini. Cuba tengok masyarakat awam yang ada. Tengok di luar sana, tengok. Kalau orang kata minyak naik harga, kita teruk kehidupan kita, mangsa keadaan. Orang kata, oh rupa-rupanya kita telah ditipu selama ni, ada maklumat. Kita juga turut tertipu dalam tu, mangsa keadaan. So sekarang benda yang kita kena buat, yang pertama, mesti bersungguh-sungguh dalam Islam. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, Allah kata, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Siapa yang beriman, berhijrah, nih berubah. 3, bersungguh-sungguh, jihad sungguh-sungguh. Boleh saya cerita satu cerita kepada kamu semua, tuan-tuan, ayahanda dan bunda sekalian. Ada seorang kawan kami, nama dia Nabil Ahmad Raja Lawak. Okay, Nabil Ahmad Raja Lawak. Saya rasa semua orang kenal kot, takkan tak kenal pula. Kalau tak kenal tu dia duduk gua mana tu. Nabil kawan baik saya. Suatu hari dia cerita dekat saya. Dia kata, Ustaz Don, saya nak cerita dekat Ustaz Don macam mana pengalaman saya berjumpa dengan seorang lelaki yang bagi inspire dalam hidup saya. So saya kata, ceritalah, saya nak dengar. Dia kata peristiwa ini berlaku di US. Masa Nabil, saya just remind je lah. Di US, dia ada satu, tak tahulah kalau haji dengan hajah tak tahu, tapi tak apa, benda ni bukannya fardu ain ya. Bukan fardu ain. Ada satu anugerah dekat luar negara, nama dia Oscar. Ini kalau haji-haji hajah tak tahu, tak apa tau. Oscar ni bukannya peristiwa Isra Mi'raj ke, bukan. Dia bukan fardu ain. Dia hanya maklumat sahaja. Oscar ni adalah anugerah tertinggi untuk orang-orang yang duduk dalam dunia perfilman, nyanyian, lakonan dan sebagainya. Oscar ni yang paling tinggi sekali. Siapa dapat ni kira macam kalau belajar dapat Profesor Emeritus lah. Ni. Okay. Ni berlaku tahunan. Seluruh dunia akan pergi tang sini. Antara orang yang diberikan peluang menjadi pengacara untuk liputan peristiwa ini di US adalah Nabil. Dia sempat pergi. Jadi dia cerita pengalaman dia pakai suit, pukul berapa kena sedia, terberdiri dekat situ 12 jam
nak tunggu, mereka buat kita macam hamba, dia kata. Sebab kita seronok sangat menghambakan diri dengan artis dan sebagainya. Mereka bagi kita jadi macam hamba. Ni dia cerita kat saya. Dia bagi kita jadi macam hamba, berdiri lama, sementara nak tunggu ni artis-artis ni nak main, dia kata teruk kita dilayan. Sebab kita seronok sangat. Sekali lagi, mangsa keadaan. Nabi kata, Ustaz, dah lah artis-artis yang mana ni berlagak, mereka bukan nak ni, yang masalah dia tak mau dengan kita pun, dia duduk cerita lagu tu. Dekat tengah-tengah tu saya nampak satu orang. Tahun 2016 ada satu orang dapat anugerah Oscar. Orang Asia, nama dia Jackie Chan. Ni sekali lagi saya nak jerit sikit tau. Haji Ajah jangan duk terkejut pula. Baby tidur lah. Allah. Tabah, saya cuba kontrol. Nabil kata, saya duduk kat kandang ni, dia letak macam kandang tau. Saya duduk kat kandang tu, saya nampak Jackie Chan. Saya jerit panggil Jackie Chan. Jackie! Tak okey, right? Nampak adik tu dia terkejut tadi. Jackie! Dia jerit. Jackie! Yang Jackie Chan duk cari, siapa dia nak panggil? Ni Nabil angkat tangan. Jackie! Asia! Asia! Nabil cerita kat saya, dia buat lagu tu. Saya cerita balik, saya buat benda yang sama. Asia! Asia! Dia buat lagu tu. Jadi Jackie Chan nampak ada orang kat ujung tu duk sebut Asia! Asia! Tu Jackie Chan tanya dia, You are from Asia? Lepas tu Nabil kata, Yes! Asia! Jackie Chan kata dekat dia, You wait there, I come to you. Punya rendah diri, dia main. Tu Nabi kata, beza Ustaz dengan orang lain. Orang Asia ni Allah Ta'ala bagi kat kita lagu tu. Dia main. Sebab tu kalau orang Asia yang mana belagak ni rasa silap darah kot. Dia main. Main. Kita tak boleh buang masa. Pegang mikrofon ni. Jackie, we live from Malaysia. What do you want to say to Asia? What do you want to say to Asia? Bagi mikrofon. Jackie Chan jawab, simple lah. Apa dia kata? Dia pesan kat kita. Ni Jackie Chan kau. Bukan Rasulullah. Rasulullah pesan lebih besar daripada tu. Tapi nak bagi yang Jackie Chan punya. Kalau Jackie Chan yang tak dapat, macam mana nak faham yang Rasulullah punya? Apa Jackie Chan kata? Jackie Chan kata, Don't go for Oscar. Maknanya, jangan terkejar-kejar Oscar. Dia kata dulu tu. Do your best. Oscar will come and find you. Jangan terkejar-kejar nak pergi Oscar. Buat sungguh-sungguh sampai masa Oscar sendiri akan cari hang. Itu Jackie Chan pesan. Jackie Chan pesan kat kita dulu tu. Awak Rasulullah tak pesan kita. Tadi dah baca ayat Quran dah kot. Sebab itu saya pesan kepada pelajar-pelajar, abang, apa saya kata? Jangan mengejar kejayaan. Bila kita mengejar kejayaan, kita akan menipu dalam periksa. Kita akan buat apa saja untuk kita berjaya. Hatta kita sanggup lawan cikgu. Janji aku boleh jawab periksa. Sebaliknya, jadilah orang berjaya. Kejayaan akan sampai dekat kita. Jangan mengejar kecemerlangan. Tanya ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, yang duk kerja, yang ada anugerah pekerja cemerlang. Kalau mengejar kecemerlangan, menipu dalam kerja, tikam orang daripada belakang, makan orang daripada belakang, makan duit yang tak elok, semua untuk nak dapat kecemerlangan. Sebaliknya, jadilah orang cemerlang. Kecemerlangan akan sampai dekat kita. Tengok saya rasa semua orang tahu, kenal Hafiz Syahrin. Hafiz Syahrin kan bawa MotoGP. Tak apa kakak, kalau kenal bagus, it's okay, no problem. Abang, kakak tadi dia kenal Hafiz Syahrin. Kalau hampa takak bawa RXZ, jangan ada harapan lah. Padamkan harapan tu. Dia nak orang yang bawa je 1000cc punya. Okey? Abang, tengok sini. Kakak, Hafiz Syahrin, dia nak bawa motor besar dia tu. Dia nak naik, saya kan buat program dengan dia. Saya tanya dia, sembang dengan dia. Dia nak bawa motor tu berat. Motor tu dia nak bagi stable paha dia, boleh tahan motor tu masa dia turun punya, dia nak make sure dia boleh tolak balik motor tu naik. Dia nak tahan. Kaki mana duk bawah, kaki duk ada atas motor. Nak injut dia naik atas balik, nak turun balik tarik. Paha kita ni kena kuat. Apa dia buat? Tiap-tiap hari lepas sembahyang, tiap-tiap hari selepas sembahyang subuh, kayuh basikal 150 km. Abang, mana ada benda dalam dunia ni senang. Jangan tengok, oi, Ustaz Don cakap lancang terror.
ini jam. Saya sini daripada pukul apa tadi? Tadi pukul 9 berapa kan? 9.20 ni, 10.20 dah sejam. Jam ceramah saya ini dah belasan ribu jam. Belasan ribu jam saya berceramah. Bukan baru 10 jam, bukan 100 jam, belah ribu jam dah saya ceramah. Mana ada benda senang? Saya tak tahu siapa yang ajak kita nak senang, kecuali kita duk baca dalam Instagram dengan Facebook. Nak senang dalam hidup? Ingin menjadi jutawan? Wallah, abang, kakak, saya berpeluang jumpa orang-orang yang millionaire, yang serius millionaire, yang ada bisnes banyak, yang ada. Mereka mai bagi tahu dekat saya, dia berkata apa? Ustaz, tolonglah bagi tahu kat anak-anak ni, jangan percaya orang-orang yang kata nak jadi jutawan dalam usia muda, nak mudah jadi jutawan. Dia kata, kami yang jadi jutawan ni pun kami kata, macam mana budak-budak ni boleh jadi jutawan dalam keadaan senang? Orang millionaire, billionaire boleh heran macam mana budak hari ni boleh kata mudah jadi jutawan. Yang peliknya, hak yang pandai-pandai ni boleh terpengaruh dengan kata-kata macam tu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada nak tanya? Sila bang. Boleh, tak ada masalah, tanya. Kalau saya boleh jawab, kita jawab. Tak boleh, kita bagi kat Tok Imam. Apa dia? Oh, ibrah ada 3 maksud. Hak tu tak ada kat atas ni. Abang tengok tang mana tu, Masya Allah, tembus. Saya pun tak tahu ni, wali betul abang ni. Takjub juga ni. Ibrah yang saya sebut ada 3 makna. Yang pertama penting tadi saya sebut, betul? Yang kedua daripada perkataan ain bara, ibratun dalam dalam Quran, ain bara, abara tu, ibratun tu, ibra dia ada 9 tempat. 3 tempat dia keluar nama i'tabara, abiris sabil, dengan satu lagi saya tak ingat, ya'tabiru kot kalau tak silap saya. Yang lagi 6, dia ada 9, 3 keluar asing-asing, lagi 6 ibratun kalimah dia. So bila ada 4 kondisi, sekurang-kurang dia ada 3 makna. Pertama, ibratun abara tu bermaksud penting. Jadi bila Allah kata dalam kisah para nabi ada ibrah, patah balik, dalam kisah para nabi ada perkara penting. Boleh faham? Yang kedua, ibrah bermaksud mengambil pengajaran, learn a lesson. So kalau kita patah balik, dalam kisah para nabi ada ibrah, terjemah, dalam kisah para nabi ada pengajaran yang boleh belajar. Yang ketiga, abiris sabil kalimah dia. Abara juga, abir. Abir maksudnya mengalir. Apa kaitan mengalir dengan contohnya peristiwa? Maknanya ulama terjemah, pada kisah para nabi ada ibrah. Terjemahan, pada kisah para nabi perlu mengalir dalam darah kita sampai kita mahir cerita para nabi itu, baru boleh kita hidup dalam keadaan hidup berpandu. Boleh faham? 3, cukup? Wallahualam. Ada soalan? Oh, tadi saya tanya orang lelaki, orang perempuan saya tak tanya lagi kan? Yang ni. Jom kita tanya orang perempuan. Okey, kakak jawab. Saya rasa tak perlu saya beri kot. Sebab saya terpengaruh dengan video ni. Saya tengok, saya dah cakap habis dah, dia duduk cakap sorang-sorang. Saya tak tahu, ini video live ke apa? Risau saya. Tengok, dia baru nak cakap. Oi, main-main. Okey, sekadar tanya je. Ini simple soalan. Soalan ni pun Qadi Kulim juga yang ajak saya. Dia kata untuk orang jantan, ustaz tanya benda ni. Untuk orang perempuan, ustaz tanya satu soalan lain. So orang perempuan saya tanya sekadar simple soalan saja. Kakak, kalau yang ni saya tanya orang lelaki, umur awak ni sekarang nak kahwin bila, nak mati bila apa semua.
Untuk orang perempuan, simple je soalannya. Kakak nak kahwin berapa kali? Dan mana saya nak tahu orang Taman Selasih ada cita-cita besar? Saya kurang-kurang 3 kali je kalau kahwin. No. Jawapan saya bagi tadi, nampak tuan-tuan semua gelak kan? Tak, saya pergi satu sekolah, saya tanya soalan yang sama. Belah kiri, kanan ni perempuan, belah kiri lelaki. Saya tanya soalan. Kakak nak kahwin berapa kali? Semua orang jawab sekali. Yang depan tu ada seorang 3 kali pun. Confident gila. Saya jawab, saya rahsia lah kan, negeri dia mana, sekolah dia mana, saya rahsia lah. Tapi biasa dapat jawapan macam tu. Saya kata, wih, biar betul yang confident gila kot kakak. Saya tengok buka macam tu. Mana nak tahu kau orang Taman Selasih dia ada jawapan yang mak dia dah ajak dia ke apa. Kalau orang tanya berapa kali nak kahwin, hang abang 5 kali ke 3 kali pun. Tak, banyak sikit. Tapi kalau hang kahwin satu, kira terror lah. Mana nak tahu? Orang perempuan berapa kali nak kahwin? Oi, sepakat membawa berkat. Baik, kalaulah saya boleh kata, sebenarnya tanyalah ibu-ibu belakang ni pun sama. Maaf ya kalau saya cakap. Tanyalah siapa-siapa mana-mana perempuan pun, semua orang nak kahwin sekali saja. Tapi soalan, kenapa ada orang yang terpaksa kahwin berkali-kali? Maaf. Kalaulah hari ini punya budaya, maafkan saya ya. Kalau hari ini punya budaya, cuba kita tengok, orang banyak buat alasan. Maaf. Orang, sebab kita tanya orang perempuan, jadi kita guna istilah orang perempuan Orang perempuan banyak yang beralasan, kami nak kena lawa ustaz untuk suami. Tapi saya yakin kalau kita jumpa dengan qadi-qadi, kita jumpa even dengan Ustaz Badli Shah Alauddin, jumpa dengan ramai orang yang biasa jadi qadi, dia berkata, ustaz, ada yang main nak bercerai, kita tengok bini dia, bini lawa macam ni pun nak cerai. Itu jawapannya. Hari ini semua orang banyak tumpu pada luaran. Sedangkan Allah abang dah, aku tak mau tengok luaran hamba, aku tak mau tengok hamba punya pakaian, tak mau. Aku nak tengok hati dan amalan hamba. Apa zikir yang kita baca, berapa banyak Quran yang kita khatam. Hari ini tak ramai orang perempuan, kakak-kakak yang dicenderungkan dalam Instagram, dalam Facebook. Tak ada pun orang cenderung untuk khatam Quran, untuk jaga peribadi, untuk berakhlak baik. Semuanya nak ajak macam mana nak pakai tudung, siap buat lagi formula macam mana nak bagi hujung bucu ni keras. No, bagi keras, main ribut pun duduk dulu tu. Kan ada kan dia punya spray dia tu ada kan? Dia siap boleh buat boh tudung, sam duduk dulu tu. Wih, tu kalau gaduh tu dia tanduk jahanam. Okey, maksud saya macam ni lah. Okey. Saya bila saya cerita macam tu, saya bagi tahu kata, maaf. Ini kita please, bila saya cakap jangan lari daripada yang ni. Ini basic paling penting. Pegang abang dengan kakak, insya-Allah hidup kita terpandu. Apa saya nak kata? Saya kata dalam Instagram, dalam Facebook hari ni, semua orang pakat tunjuk benda yang cantik. Sedangkan kita tahu yang cantik tu semuanya diedit dan menggunakan formula-formula, contohnya macam flawless beauty. Kita tahu benda tu tipu. Tapi setiap kali kita tengok Instagram, kita akan hina diri kita sendiri. Kita akan letak diri kita rendah. Kenapa dia cantik, aku tidak? Macam mana nak jadi seorang pelajar yang cemerlang kalau pagi-pagi kita buka handphone, kita dah hina diri kita? Allah buat kita terbaik, kita cenderung untuk kata diri kita tak cantik. Awak hang kemah sangat daripada Tuhan lah. Sama juga macam lelaki. Tapi lelaki nasib baik, sebab lelaki kita tengok cermin, walaupun badan kita kurus, kita rasa kita sadar. Walaupun kita boroi, kita rasa kita sadar. Jadi confident tu ada, dia tak nak masalah sangat lah. Orang perempuan tak. Orang perempuan sangat sentimental. Dia cuba nak buat tudung gaya tu, dia tak dapat. Dia tengok orang ni buat cantik, dia terus rasa, awak muka aku tak sesuai ke?
Jadi hari ini kecenderungan untuk membina, tengok saya elok, membina orang perempuan yang nak kahwin sekali tu, sebab apa? Macam saya kata tadi, kalaulah sekadar cantik, ramai, saya abang betul-betul, tak usah pergi jauh lah, Terengganu, bawah usia 34,000 orang anak perempuan yang jadi janda. Lawa cantik ini Jabatan Agama bagi tahu. Kalau nak ikut lawa. Tapi kenapa sampai 34,000 orang perempuan yang lawa itu diceraikan? Tak, dia bukan sini. Dia balik macam tadi juga. Iman. Bila dia kata ada iman, kita pandai hormat suami, jaga agama, jaga harta benda. Ada benda tu pada kita. Paling penting kita jaga maruah kita. Okey. Abang, jangan duk kata sangat kat budak perempuan. Mereka perlu bimbingan. Mereka kadang-kadang jadi teruk sebab hamba juga. Hamba duk pemain mereka, kesian. Dan dalam kitab kan ada. Buka dalam kitab. Kitab kan ada. Orang lelaki jangan mainkan orang perempuan, jangan bagi rosak dia. Sebab tu Allah bagi tahu, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Orang talak ada dua yang boleh rujuk. Talak ada dua yang boleh rujuk. Kalau nak perempuan ambil cara elok, nak tinggal cara elok. Saya bukan qadi, tapi banyak yang main cerita dekat saya, main rujuk dekat saya, yang cerita yang kita macam takkan kot. Macam benda simple. Ustaz, saya berkawan dengan dia 5 tahun. Kami satu sekolah, kami satu universiti. 5 tahun Ustaz saya kawan dengan dia. Saya suka kat dia, dia suka kat saya. Kami kahwin. Tapi 2 bulan kahwin ni rasa tak serasi ya Ustaz. Kami nak cerai lah. Ni hampa pergi tanya lah mak bapak hampa dulu. Sejak bila laki dengan perempuan serasi? Tanya Haji sudah. Betul Haji? Tanya kat sini. Bila yang mereka biasa setuju dengan kita? Bila yang mereka biasa kata, abang betul? Tak benar. Susah. Kalau kita serasi, yang mana lelaki, yang mana perempuan? Allah bukan suruh duk cari serasi ke belah tu. Allah suruh faham, kita ada Tuhan yang sama, kita ada kiblat yang sama, kita sembahyang subuh 2 rakaat yang sama, zuhur 4 rakaat yang sama, asar 4 rakaat yang sama, Quran muka surat yang sama, Quran baris yang sama. Itu keserasian kita. You tak baca, I saja yang baca, macam mana kita nak serasi? Boleh faham? Kakak nampak macam tak apa nak setuju dengan saya. Jangan takut, jauh lagi nak berjalan. It's okay. Go slow and steady. Yang penting jaga maruah. Ingat yang saya pesan tadi pasal nenek tu. Semoga kakak selamat nanti insyaAllah. Orang perempuan ni dia ada value dia. Tahu value dia macam mana? Tahu value orang perempuan macam mana? Abang tahu value orang perempuan macam mana? Tengok. Katalah lepas saya ceramah ni, katalah saya duk ceramah, saya duk cerita, lepas tu saya kata, okey, saya minta izin Ustaz, kita tanya orang perempuan, sebab tadi saya tanya orang lelaki semua, betul? Lepas tu saya duduk belah sini, saya tanya orang perempuan, betul? Katalah ketika saya berdiri tadi, saya tengok seorang perempuan, saya berkenan. So saya kata, alamak, saya berkenan lah. Saya pergi jumpa cikgu, saya berkenan lah kat perempuan tu. Apa benda pertama saya kena buat? Saya akan pergi rumah mak dulu. Saya akan tanya, makcik, saya berkenan kat anak makcik, boleh tak? Makcik tu kata, Ustaz, makcik besar hati, kahwin lah anak makcik, tak ada masalah. Tapi mas kahwinnya 1,000, hantarannya 20,000 sebab Ustaz Don. Mesti tapau biar aku kan. Kena lah. Tak ada masalah makcik, saya boleh buat. Saya dah suka nak buat macam mana. So saya kena sedia 1,000 mas kahwin, 20,000 untuk hantaran dan juga wang hangus dan sebagainya. Tu tak tolak lagi dengan kenduri. Tibai habis rata apa semua cukup 30,000. Bayangkan saya nak ambil imsakun bima'rufin. Saya nak ambil dengan cara elok, nak pegang sebagai seorang isteri yang sah. Saya kena ada 30,000. Tahu-tahu satu orang yang belum tentu nak kahwin dengan kita, hanya nak seronok-seronok, bayar RM3 internet, boleh tengok kita luar dalam. Tak syok lah. Saya pun tak syok lah kalau jadi begitu. Kalau katalah saya nak kahwin isteri kedua, ketiga, agak-agak, jadi begitu. Aku meja ni pun aku hangkat empuk lah. Geram. Jadi hak organ lah.
Tak boleh lah. Oi, aku punya tumpah pulas buat cari rezeki halal sampai 30,000 nak kahwin. Mereka senang-senang RM3 boleh tengok luar dalam. Kita geram lah. Betul tak betul? Ha. Tapi macam mana kita boleh merelakan benda tu? Dan yang paling penting untuk kakak, simple ya. Apa dia? Ummu madrasatun iza a'dattaha a'datta sya'ban tulal i'raqi. Itu syair Arab boleh. Ummu madrasatun iza a'dattaha a'datta sya'ban tulal i'raqi. Boleh tanya ustaz apa kalau aku salah cakap? Apa dia? Ummu madrasatun. Ibu adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah. Iza a'dattaha, kalau kamu siapkan sekolah itu dengan fasilitis ilmu, amal, iman dan sebagainya, a'datta sya'ban tulal i'raqi, kamu akan telah berjaya menyiapkan satu bala tentera yang kuat. Itu value dia orang perempuan dalam Islam. Sebab kita sedih hari ni, orang muda sangat terpengaruh dan sebagainya. Ni panjang ni, jauh ni. Kalau jadi apa-apa tengah-tengah rugi. Semoga Allah Ta'ala menutup aib kita. Allahumma ustur uyubana. Amin ya rabbal alamin. Dah habis. Okay, dah cukup. Sekian. Habis ceramah. Ada siapa tak faham? Angkat tangan. Tak faham sekali saya ulang. Tak faham 2 kali saya ulang. Tak faham 3 kali saya masih boleh ulang lagi. Tak ada masalah. Tak faham kali yang keempat, kita tengok jam. Pukul 11 kita balik. Ada yang perlu saya? Soalan? Ada? Kawan tu perang tak habis lagi tadi. Ada? Alhamdulillah, maknanya semua elok. Abang, kakak selamat menduduki peperiksaan. Buat elok-elok. Maksud saya buat elok-elok tu apa? Buat elok-elok baca soalan. Kalau dia kata matematik, dia tulis nyatakan jumlah asal penduduk kampung sekian-sekian, nyata dulu, dapat 1 markah. Jangan pergi jawab soalan terus. Dia akan bagi jumlah penduduk kampung A adalah seramai macam ni, jumlah penduduk kampung B adalah seramai macam ni, datang beberapa jumlah penduduk kampung datang dari duduk masuk kampung ni, berapa peratus pembahagian antara 2 kampung. Soalannya itu. So soalan pertama dia, nyatakan jumlah kampung penduduk asal kampung A. Nyata dulu, jumlah penduduk asal kampung A ialah 95 orang, dapat 1 markah dah. Jangan tinggal, itu kita panggil curi markah. Benda simple-simple jangan tinggal. Kumpul boleh dapat 20 markah. Kalau kamu punya result 60, 20 tadi boleh tampung jadi 80. Boleh faham? Abang jangan ingat aku sangat. Boleh? Maksud saya, buat elok-elok, berhati-hati jawab soalan. Sekurang-kurangnya kalau matematik ke apakah kita dapat poin sikit-sikit, at least result kita tak ada lah P jatuh sampai E sampai G pun tak ada. Hujung D boleh dapat. Sekian, tak ampun, minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya.